أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعطنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan sekalian, pertama-tamanya mari kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Taala atas limpah kurnia Allah Taala. Allah Taala telah begitu memberi begitu banyak nikmat kepada kita, dan kita tidak ada kemampuan untuk mengira nikmat Allah Taala. Menjadi kewajipan kita untuk bersyukur. Kerana apa? Apabila kita bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tambahkan nikmatnya dan kekalkan kita dalam nikmat. Sebaliknya, kalau kita melupakan nikmat Allah, maka Allah Ta'ala akan lupakan kita dan Allah Ta'ala akan tarik nikmat itu daripada kita. Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pencipta kita. Selain dari Allah Ta'ala adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala adalah pemelihara kita. Selain dari Allah Ta'ala adalah makhluk yang semuanya dipelihara oleh Allah. Allah Ta'ala adalah pemberi rezeki. Dialah Razik, pemberi rezeki. Selain dari Allah Ta'ala adalah makhluk yang semuanya menerima rezeki daripada Allah Ta'ala. Orang yang sekalian, kita kena usaha untuk kita bina iman kita, untuk kita yakin atas perkara ini. Supaya kita yakin dengan sepenuh-penuh yakin bahawa Allah Ta'ala lah pencipta kita, Allah Ta'ala lah pemelihara kita, Allah Ta'ala lah pemberi rezeki kita. Sesuatu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Semua daripada kita, semua makhluk berhajat kepada Allah. Inilah keyakinan yang kita kena bina dalam hati kita, supaya dengan keyakinan ini akan datang iman yang sempurna. Kerana iman adalah neraca amal. Iman adalah neraca amal. Betapa kuatnya iman kita, begitulah kuatnya amal kita. Kalau iman kita lemah, maka amal kita pun lemah. Kalau iman kita sempurna, maka amal yang keluar daripada badan kita pun sempurna. Walaupun Allah Ta'ala telah ciptakan 3 makhluk yang paling penting yang kita kena faham. Pertama sekali, Allah Ta'ala telah ciptakan malaikat yang sifatnya adalah sentiasa taat kepada Allah. Tidak ada satu malaikat pun tidak taat. Daripada dia mula dijadikan, dia akan taat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia disuruh kiam saja, maka daripada mula dijadikan sampai dia akan dimatikan sebelum akhirat, dia akan kiam. Kalau dia malaikat yang menurunkan rezeki, kerja dia turun rezeki. Kalau dia malaikat mencabut nyawa, kerja dia mencabut nyawa saja. Dia taat, dia tidak buat kerja yang lain daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Ini sifat malaikat. Lagi satu, Allah Ta'ala telah cipta syaitan, iblis, la'natullah, yang sifatnya adalah sebalik daripada apa sifat malaikat, menentang Allah, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Allah, sifat malaikat, sifat syaitan. Dan makhluk kita, insan, Allah Ta'ala telah jadikan kita dengan 2 potensi, dengan 2 sifat. Satu, kita ada potensi. Kalau diusahakan kita menjadi begitu taat lebih daripada malaikat lagi.
Begitu mana taatnya Nabi-Nabi. Nabi semua manusia biasa. Begitu juga manusia ni dia ada potensi untuk ikut macam syaitan. Kalau dia tidak usahakan, maka dia ada potensi untuk tidak taat. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu dia lebih teruk daripada binatang. Begitu rendah sekali keadaan dia, martabat dia, kalau dia tidak usahakan. Kerana apa? Manusia ini dijadikan pada asalnya adalah daripada tanah. Nabi Adam AS dijadikan daripada tanah. Maka manusia ini mewarisi sifat tanah. Kita dia semua ada sifat tanah. Apa dia sifat tanah? Apabila kita usahakan tanah, maka tanah itu akan mendatangkan hasil. Hasil tanaman, hasil pertanian. Kalau kat bandar ni, tanah yang diusahakan, develop dia makin lama makin mahal. Kalau tuan letak kat ujung sana, kat corner sana, dulu dia tu tanah apa, takungan najis. Orang nak dekat benar. Tapi sekarang setelah diusahakan dan tengah buat bangunan, dia punya nilai dia daripada tidak ada nilai, sekarang sudah ada nilai. RM1,800 satu kaki. Kenapa? Diusahakan. Dulu dekat Malaysia ni banyaknya hutan belantara. Diusahakan dengan apa? Dengan kelapa sawit. Maka tanah kelapa sawit, tanah hutan dulu yang harga dia tak sampai RM300 satu ekar, sekarang sudah mencapai RM300,000 satu ekar. Kerana apa? Ada usaha. Sebaliknya, tanah yang sama, yang ada hasil tanaman, dia ada sawah, tak diusahakan, apa jadi? Tanah yang sama dia bertukar, jadi semak samun, jadi belukar. Kalau biar lagi, jadi hutan muda, kemudian jadi hutan belantara. Dan bila jadi hutan belantara, apa jadi? Maka binatang-binatang buas pun datang. Binatang-binatang buas pun datang. Ular datang, musang datang. Kalau tepi hutan besar, harimau pun datang, gajah pun datang. Begitulah boleh sekalian. Manusia ni, apabila dia tidak diusahakan, dia berubah. Sifat-sifat buruk yang ada dalam manusia, dia tidak perlu kita usaha, dia datang dengan sendiri, otomatik. Macam mana lalang tidak perlu ditanam, belukar tak perlu ditanam, maka sifat-sifat buruk manusia ni tak payah nak belajar. Tak payah nak belajar, dia jadi sendiri je. Contoh dia orang sekalian, apabila Nabi-Nabi buat usaha agama, buat usaha dakwah seperti yang tuan-tuan buat, dan mula menyusahkan diri mereka berkorban, maka Allah SWT turunkan hidayat. Manusia yang jauh daripada agama dekat kepada agama. Manusia yang tidak kenal Allah dan taat kepada Allah. Nabi Nuh AS telah usaha 950 tahun usaha. 950 tahun usaha, 83 orang telah beriman dengan dia. 83 orang ini Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Allah Ta'ala selamatkan dia. Dan Allah Ta'ala hancurkan majoriti keseluruhan umat manusia yang pada manusia itu ada, semuanya ditenggelamkan oleh Allah SWT. Tinggal 83 orang Islam, 83 orang atas bahtera. Setelah habis bah, 83 orang ini melihat dengan mata kepala mereka akan kehebatan Allah, kebesaran Allah. Allah Ta'ala telah bahkan seluruh dunia, bagaimana Allah Ta'ala tolong mereka. Semua mereka orang yang beriman. Tetapi apabila Nabi Nuh wafat,
daripada 83 orang ini, daripada keturunan 83 orang ini, tak tahu generasi yang keberapa, telah bertukar. Daripada 83 orang ini datangnya kaum Ad, kaum Samud. Ada dikatakan dalam hadis Ya'juj Ma'juj pun daripada ini, keturunan 83 orang ni. Kerana apa? Tidak ada usaha, berhenti usaha. Nabi-Nabi dah tak ada. Nabi baru belum dihantar lagi. Wah, sekian. Sekarang ini pun dekat dunia ni pun kita dah lihat bagaimana kalau kita tak usaha atas iman kita, atas amal kita, Allah Ta'ala ubah. Kalau kita tak bersyukur dengan nikmat iman ini, Allah Ta'ala ubah. Allah Ta'ala ambil balik. Jemaah kami pergi Brazil 5 tahun lepas. Di Brazil ada 8 juta orang Arab. 8 juta orang Arab, 6 juta dah Kristian. 2 juta masih lagi Islam. Kita jumpa yang Islam tu, generasi yang pertama, yang berpindah daripada Palestin, daripada Syria, daripada Lebanon. Mereka boleh bahasa Arab, tetapi mereka sibuk dengan meniaga. Mereka tak jaga agama. Dan mereka kahwin dengan perempuan tempatan yang tidak bertukar agama pun. Kahwin dengan orang Katolik. Dan mereka tak tukar agama pun. Duduk sekali, duduk bersekedudukan. Di Brazil kalau bersekedudukan 2 tahun je sah suami isteri dari segi undang-undang. Apa jadi? Anak mereka kebanyakan anak mengikut. Kalau dia kahwin dengan orang Katolik, mak dia ikut mak dia. Anak jadi Katolik, ikut mak pergi gereja. Generasi kedua dia, tuan. Sebab apa? Agama tak diusahakan. Dakwah tidak dibuat, maka jadi begitu. Bila ni sekian, hari ini kita kena faham, Allah Ta'ala telah jadikan usaha dakwah ni sebagai asbab untuk kita usahakan atas iman kita, supaya iman yang sempurna datang dalam diri kita. Sahabat radhiyallahu anhu ajmain, mereka punya iman begitu sempurna, mereka punya amal begitu sempurna. Kerana apa? Mereka telah usaha. Mereka buat usaha bersungguh-sungguh. Kita kena usaha supaya iman ini, daripada iman kita ini keluar sifat daripada diri kita. Sifatul iman, tanda orang yang beriman. Tanda yang sebesar sekali orang yang beriman adalah takwa. Dari hujung rambut dia sampai hujung kaki dia penuh dengan ketaatan kepada Allah. Semua apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dia tinggal. Kalimah yang disebut la ilaha illallah, kalimah yang ikhlas. Kata ulama, ikhlas maknanya apa? Dia meninggalkan yang haram. Selagi iman kita tidak boleh menyebabkan kita meninggalkan yang haram, maka menjadi fardu ain, menjadi tanggungjawab kita untuk usaha atas iman ini, supaya iman kita, iman yang boleh meninggalkan kita yang haram. Kita kena usaha atas takwa begini. Maksudnya, manusia bertindak mengikut yakin dia. Apa yakin dia? Kalau yakin dia kepada dunia, kepada harta, kepada pangkat dan darjat, bukan kepada akhirat, maka bukan jadi. Apabila Allah Ta'ala uji dia, kita ni semua dalam ujian. Kita duduk dalam dunia ni macam duduk dalam bilik pepesaan, diuji oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala uji, dia akan buat keputusan bergantung kepada yakin dia.
satu orang berniaga besar. Dia ditawarkan tender 100 juta, untung 20%, mana-mana 20 juta. Tapi ada syarat, dia kena beri sedikit bahagian 2%, 3% untuk orang yang tolong dia. Kalau iman dia lemah, maka dia lihat apa di depan dia tu duit. Ni duit ni kata macam-macam boleh buat. Syaitan akan beri syur pada dia. Kata kalau kamu berduit ni, kamu boleh tolong anak yatim, kamu boleh tolong masjid, boleh tolong orang, hantar orang pergi umrah. Syaitan dia pandai. Dia akan bagi syur baik-baik dia. Kalau iman dia lemah, maka dia akan buat keputusan. Apa dia akan buat? Keputusan yang melanggar perintah Allah. Tapi satu orang yang iman dia kuat, takwa dia kuat, dia akan tengok setiap tanduk dia, sama ada setiap tanduk dia akan beri kesan negatif atau positif kepada akhirat dia. Sama ada keputusan yang dia buat akan bawa dia dekat dengan syurga Allah atau dekat dengan neraka Allah. Dia akan buat fikiran begitu. Bottom line dia akan tengok begitu, tuan. Itu sebabnya oleh sekalian, kita kena usaha atas iman kita. Begitu juga oleh sekalian, kita kena usaha atas iman kita supaya kita bersangka baik dengan Allah, supaya pergantungan kita hanya kepada Allah, pengharapan kita hanya kepada Allah. Ini bergantung kepada yakin kita kepada Allah ke tidak, yakin kita kepada janji-janji Allah ke tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bersangka baik kepada Allah SWT. Apabila dia nak dimasukkan ke dalam api, malaikat datang nak tolong, dia sangka baik. Dia kata Allah tahu, hasbi Allah, bergantung hanya kepada Allah. Dia sangka baik Allah, dia tahu Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi pada dia. Kerana dia yakin orang yang buat usaha agama ditolong oleh Allah. Jadi boleh sekalian, itu sebabnya kita kena usaha supaya sangka yang baik kepada Allah Ta'ala kita bina dalam hati kita. Supaya boleh sekalian, Allah SWT apabila dalam hati kita kosong daripada makhluk, hanya ada Allah, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan tunjukkan kudrat dia. Kata orang alim, selagi dalam hati kita ni masih ada makhluk lagi, Allah Ta'ala tak tunjukkan kudrat dia. Itu sebab kita kena bina iman begini. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka bina iman. Apa yang ada depan dia tak beri kesan. Sekelumpulan sahabat 3,000 orang yang amir dia Abu Ala Hadrami nak menyeberang laut Bahrain. Semua kapal-kapal, bot semua, perahu semua dah dipecahkan oleh orang Parsi. Orang Parsi lari belah sebelah sana. Bila sahabat sampai ke tepi pantai tu, di depan mereka laut. Di depan mereka laut. Mereka tak terkesan dengan laut ni. Abu Ala Hadrami ambil shout, dia beritahu, kalau di antara kamu ada yang bawa dosa, minta tobat kepada Allah SWT. Kemudian dia baca, Ya Alim, Ya Alim, Ya Aliyu, Ya Azim, 3 kali. Dan kemudian dia kata, menyeberang. Allah Subhanahu Wa Taala telah ubah. Allah Ta'ala hantar Musa yang sama. Malah lebih hebat daripada apa yang Allah Ta'ala tolong Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. 3 orang sahabat ni, 3,000 orang sahabat ni menyeberang laut Bahrain. Di atas laut, Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberang Laut Merah. Di dasar Laut Merah Allah Ta'ala angkat air itu dan buat 12 lorong.
Tapi bagi sahabat, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ubah. Allah Taala ubah sifat air. Sifat air Allah Taala ubah daripada cair jadi apa? Kejat. Dan mereka jalan atas laut. Dan ada sahabat yang meriwayatkan kaki-kaki unta, kaki-kaki kuda mereka tak basah pun, tak dibasahi oleh air pun. Inilah sahabat radhiyallahu anhu punya usaha. Iman mereka begitu jitu. Begitu orang Islam, kita kena usaha atas iman begini. Itu sebabnya kita kena jaga tertib kita. Kita punya 2 jam setengah kita jaga. Kita cakap kita akan buat pagi. Tak ubah pagi. Kita punya gas pertama, gas kedua. Walau apa yang jadi pun, kita tetap dengan jaga amal kita. 3 hari kita, 40 hari kita, 4 bulan kita, kita tetap, kita berserah diri pada Allah. Kita yakin dengan intan surullah yansurkum. Kita yakin. Dan kita tengok bagaimana Allah Ta'ala akan tunjukkan kudratnya. Kalau kita istiqamah dengan usaha agama, dan disebabkan itu kita masalah dengan kita punya dunia, Allah Ta'ala akan hantar pertolongan dia untuk mudahkan dunia kita. Itu sebab kita kena bina iman kita pelan-pelan, supaya pergantungan kita hanya kepada Allah. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Keyakinan kita hanya di dalam janji-janji Allah. Kita hanya dapat yakin janji-janji Allah apabila kita dengar lagi dan lagi mengenai janji-janji Allah melalui taklim fadail kita. Itu sebab kita taklim fadail kita kena dengar lagi dan lagi untuk apa? Untuk tanamkan keyakinan kita di dalam janji-janji Allah. InsyaAllah semua tuan-tuan, kita semua jaga taklim ni insyaAllah. Jadi orang Islam, dan kita nak usahakan supaya sifat iman yang penting juga, iaitu sifat syukur kita kepada Allah SWT. Syukur dalam erti kata apa? Kita menggunakan setiap daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri ini adalah semata-mata untuk menyempurnakan pengabdian kita, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah jadikan kita atas maksud ini. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Supaya kita menyempurnakan pengabdian kita, abdiyat kita kepada Allah Ta'ala. Itu sebab sekalian, syukur yang sebenarnya ialah apabila kita gunakan semua daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri ini untuk menyempurnakan ini. Dan untuk kita infakkan semua daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, untuk kita infakkan jalan Allah Ta'ala, untuk kita tinggikan kalimah Allah. Sebab kita dihantar sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita meninggikan kalimah Allah. Jadi kalau kita buat 2 perkara ini, kita benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah. Itu sebabnya kita kena usaha supaya apa juga nikmat yang Allah Ta'ala beri, kebolehan, harta kita, umur kita, bahkan nyawa kita, atas maksud ini saja. InsyaAllah tuan-tuan. Dan bapak-bapak sekalian, kita kena usaha supaya sifat qanaah datang dalam diri kita. Berpuas hati. Apabila kita ada sifat sabar, sabar di dalam mentaati perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah, dan kita bersyukur dengan nikmat Allah,
Maka kita satu sifat lagi yang kita kena usahakan sifat iman supaya kita kanang, berpada, berpuas hati dengan apa juga keputusan Allah atas kita. Kerana apa? Kita yakin apa juga yang terjadi dengan kehendak Allah. Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Jadi kita berpada, puas hati. Bila kita puas hati dengan apa juga keputusan Allah atas kita, maka Allah Ta'ala akan beri sifat pada kita, iaitu sifat ikhlas dalam amal kita. Sifat ikhlas yang datang apabila kita istiqlas, dan kita istiqamah. Sebabnya dalam usaha kita ni, istiqlal dan istiqamah di dalam amal itu yang penting. Kita jaga semua 5 amal kita jaga. Dalam apa keadaan kita jaga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bina iman kita, akan beri sifat kepada kita. Pelan-pelan, bar-bar Allah Taala, kita akan naik tangga demi tangga. Takarub kita dengan Allah Taala akan tambah baik. Penghampiran kita kepada Allah Ta'ala sama baik. Kerana maksud akhir kita untuk kita dapat Allah, untuk menyukakan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melayani kita mengikut sifat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bersabar. Kalau kita bersabar, Allah bersama dengan kita. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Apabila kita bertakwa, Allah Ta'ala akan buka jalan. Allah Ta'ala akan tolong kita buka jalan. Dan Allah Ta'ala akan beri kita rezeki daripada sumber-sumber yang kita tak sangka-sangka. Sebab apa? Pemberi rezeki adalah Allah. Jadi sekalian, itu sebabnya sekalian, kita kena usaha atas iman kita. Jadi Allah Ta'ala telah jadikan usaha agama. Kita boleh dapat sifat-sifat ini. Itu sebabnya kita ikut buat kerja dengan penuh tertib, dengan penuh istimaiyat. Bila kita buat, kita akan dapat sifat ini dalam diri dan kehidupan kita. Jadi apa yang saya nak tekankan, jadi usaha agama ini keperluan saya, keperluan kita semua. Kita perlu kepada usaha. Usaha tak perlu kepada kita, tapi kita yang perlu kepada usaha. Kalau kita usaha, kita akan dapat. Itu sebab sekalian, hari ini kita kena tengok kita punya amal kita, 5 amal kita. Kita cakap saya perlu kepada usaha ni. Apatah lagi usaha agama ini adalah perintah Allah Ta'ala yang utama dan pertama. Sebelum ada sembahyang, sebelum ada zakat, sebelum ada puasa, sebelum ibadah-ibadah lain, apa yang ada? Buat dakwah dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ambil saja kalimah, mengucap saja, terus buat dakwah, terus buat tashkil, terus ajak orang beriman kepada Allah Ta'ala. Hari pertama 4 orang, semua sahabat-sahabat baik dia, golongan yang sama berniaga dengan dia. Abu Bakar Jarrah radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman Ghani radhiyallahu anhu. Semua orang rapat dengan dia. Dan setiap daripada sahabat radhiyallahu anhu faham, apabila mereka ambil saja kalimah ni, mereka faham, mereka bertanggungjawab untuk menyebarkan kalimah ini. Setiap daripada sahabat mempunyai kesungguhan dan kefahaman bahawa mereka bertanggungjawab kepada kalimah ini untuk disebarkan ke seluruh alam. Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi orang yang pertama beri bayan dekat Masjidil Haram. Dia dipukul sampai tak kenal muka dia, pukul teruk. Begitu juga dengan Abu Dzar Ghifari, walaupun dia ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebab jos dia beri juga. Hari pertama kena pukul, hari kedua kena pukul, hari ketiga pun kena pukul juga. 3 hari turut-turut kan, buat dakwah dekat Kaabah. Dan setiap daripada sahabat
Walaupun mereka ada Nabi bersama dengan mereka, walaupun Kaabah bersama dengan mereka, Masjidil Haram bersama dengan mereka, Madinah Munawwarah bersama dengan mereka, Zam-Zam bersama dengan mereka, 114,000 semua mati di luar Mekah dan Madinah. Kerana apa? Setiap daripada sahabat faham tanggungjawab mereka. Mereka bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala. Jadi orang Islam, kita juga, kita kena ada semangat tu. Saya bertanggungjawab. Kalau kat tempat kita gas tak hidup, bau beberapa amal, kita minta doa Allah, ya Allah, pilihlah saya, terimalah saya untuk jadi asbab bangunnya usaha agama kat sini. Jadikan saya asbab untuk tersebarnya di seluruh alam. Seperti mana kau telah pilih sahabat radhiyallahu anhu ajmain dan keturunan mereka untuk asbab hidayah seluruh alam. Terimalah saya dan keluarga saya, keturunan saya. Kita doa. Kita kena minta, tuan-tuan. Kalau kita tak minta, kita tak dapat. Sebabnya kita kena minta. Kita kena buat usaha ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Dengan penuh rasa tanggungjawab. Satu, dia adalah keperluan. Keperluan yang lebih utama daripada keperluan makan minum. Keperluan dakwah ni, orang alim kata, keperluan dakwah ni sama dengan keperluan iman. Kalau kita tak usahakan, kita lemah dalam dakwah, maka iman lemah, amal lemah, yakin lemah. Kan jadi satu peraturan. Kalau satu amalan tu wajib, amalan yang menyebabkan dia jadi wajib pun wajib. Contoh dia, wuduk, dia ambil sunat, tetapi sebab sembahyang tu wajib, ambil wuduk sebelum sembahyang adalah wajib. Begitu juga iman adalah wajib bagi kita. Iman adalah wajib. Kalau kita mati dalam keadaan tak ada iman atau lemah iman, kita dalam keadaan bahaya. Usaha atas menguatkan iman itu pun penting. Dakwah ni jadi penting. Itu sebab sekalian, kita kena apa? Kita kena syukur. Hari ini orang dia tak dapat nak jaga sebab dia sifat syukur dia tak jaga. Betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala pilih kita boleh bawa usaha agama. Dia tak faham. Kata Maulana Ahmad Las, tidak ada amal, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Ta'ala boleh beri kepada insan, kepada manusia pada zaman ini, melainkan apa? Allah Ta'ala beri dia usaha agama. Allah Ta'ala terima diri dia, Allah Ta'ala ambil harta dia, Allah Ta'ala gunakan kebolehan dia, masa dia, harta dia untuk sebarkan agama. Dia dapat pahala, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala bina iman dia. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bina iman dia, Allah Ta'ala bina amal dia. Kan untung. Cuba dia sekalian, atas perkara ini boleh sekalian, kita kena buat keputusan. Kalau kita tidak buat keputusan, kalau kita tidak buat keputusan untuk kita ambil kerja ini, dengan rasa tanggungjawab, saya adalah umat, saya bertanggungjawab, maka kekuatan untuk buat usaha tak datang. Itu sebabnya kita kena buat keputusan. Hari ini apabila kita buat keputusan sebagai umat, saya adalah umat Nabi, saya bertanggungjawab untuk sebarkan agama Allah SWT, maka Allah SWT akan tolong kita. Amal-amal yang kita buat, kita keluar 3 hari ke 40 hari ke, buat gas ke, Allah Subhanahu Taala akan beri kesan seluruh alam. Seluruh alam akan ada kesan dia bawa saya. Apabila kita buat dengan sepenuh kesedaran, saya adalah umat, saya bertanggungjawab. Boleh tuan-tuan, insyaAllah. Atas maksud itu, siapa sedia insyaAllah. 4 bulan. Kita tengok kudrat Allah SWT. Kalau tengok kita tuan, memang semua tak boleh buat. Kita ni lemah insan tuan. La haula wala quwwata illa billah ilahil azim. Memang kita tak ada daya dan upaya. Nak angkat kelopak mata pun tak mampu tuan. Ini kan nak keluarkan jemaah di jalan Allah.
Jadi kita lihat kudrat Allah. Allah boleh buat semua perkara tuan. Kita lihat kudrat Allah. Dalam agama yang boleh kita tengok orang yang paling tinggi macam mana sahabat. Sahabat datang masjid, kita boleh maghrib, isyak tak balik. Mana pergi tuan? Sempurnakan tagazah. Hari kita boleh, kita dikasih asar isyraq. Kita ada hajat untuk balik. Jadi tuan, kita nak tiru-tiru sahabat tuan. Masyarakat tuan, bangun tuan. Kita dah dengar tadi syurah, kita dah beritahu berkali-kali. Bukan kali ni je. Dah berkali-kali kita dengar dah tuan. Banyak negara kita perlu pergi. 250 negara tuan kita perlu pergi. Sebelum mati kita kena pergi semua negara tuan. Kita baru pergi. Kita negara kita je. Banyak umat menunggu kita tuan. 7 bil, 8 bil umat menunggu kita. Kita lambat sikit tuan. Dia kata tuan lambat. Tahun lepas kita dah tukar dah masjid menjadi gereja. Sepatutnya kita bukan senyum tuan. Kita mau menangis sedih. Salah saya lah lambat sangat. Masyarakat tuan, bangun tuan. Masya Allah, kita lebih semangat. Banyak kali dah tuan. Kita semua azab, kita asal daripada syurga Allah SWT. Dan kita akan kembali pada syurga Allah SWT. Syarat nak kembali syurga tuan macam mana? Kita kena sukakan Allah. Kita kena please Allah. Macam mana tuan? Kita korbankan. Apa yang Allah pinjamkan pada diri kita, masa kita, harta kita di mana tuan? Di jalan Allah SWT. Tempat yang paling Allah suka tuan. Apa saja tuan yang ada kaitan dengan agama Allah SWT. Masa kita, diri kita, harta kita, pada ketika itu tuan, pada kita paling bernilai di sisi Allah SWT. Jadi kita nak tuan, siapa berkeinginan untuk berhajat kembali kepada Allah dalam keadaan Allah reda tuan, angkat tangan tuan. Macam tak setuju ni tuan. Kita nak kembali dengan keadaan Allah reda pada kita. Jadi macam mana nak sukakan Allah tuan? Kita bagi masa di jalan Allah SWT. Boleh insyaAllah tuan? Bangun tuan, bismillah tuan. Baru satu orang. Bangun lagi tuan. Malam ni tuan, tidak ada satu orang pun yang tak bangun untuk bagi nama. Kita sukakan Allah tuan. Kita nak bagi nama, kita syiar. Bukan kita nak sukakan siapa-siapa. Bukan syurah kita. Kita nak sukakan siapa tuan? Nak sukakan Allah tuan. Bila mana Allah reda pada kita, sahabatlah rakamkan dalam Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an. Sampai hari kiamat orang baca tuan. Jadi hari ini tuan, nama kita pun terpahat juga di sisi Allah SWT yang orang Allah SWT reda tuan. Kalau ikut sahabat tuan, dia kira tahun. Bila tagazah dibentang, sahabat tu sempurnakan. Satu ketika tuan, satu sahabat ditazkir oleh Nabi SAW, baru balik daripada Ghazwah. Ditazkir Ghazwah yang kedua. Sahabat kata, wahai Rasulullah, nak balik sekejap nak jumpa isteri. Balik rumah tak turun pada kuda pun, tak masuk ke rumah pun, depan gate. Apa berlaku tuan? Isteri menangis. Dia kata, wahai yang aku sayang, kenapa menangis ni? Nak sempurnakan tagazah lagi. Dia kata, wahai abang, bukan sebab nangis sebab abang nak pergi lagi. Dah ditazkir pun boleh balik lagi. Tuan, macam ni fikir pada seharian tuan. Jadi hari ni tuan, kalau kita pun tak ada fikir ke tahap ni, kita punya tahap mana tuan? Kita tepuk dada kita, tanya iman kita tuan. Jadi Masya Allah tuan,